Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Sihat Okey, sekarang kita nak jawab pula mahir minda pula. Macam mana kita nak mahirkan ni? Dari segi yang kita belajar tadi dalam tajuk wang lah. Okey. Aset, liability, ada faedah, ada cukai, ada invoice, apa semua tu lah kita gabungkan semua. Okey. Baik. So pasang niat belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sepanjang hari usahawan, murid kelas 6A mengadakan jualan aiskrim. Harga kos batang aiskrim 60 sen dan untung yang ingin diperoleh 30 sen. Kira hasil jualan bagi 50 batang aiskrim. Jadi awak carilah dulu satu batang aiskrim berapa awak nak jual. Jadi 60 sen ni tambahkanlah dengan 30 sen. Lepas tu darabkanlah dengan 50. Sebab 60 sen campur 30 sen adalah harga untuk sebatang aiskrim dijual. Nak jual 50. Darabkan je lah. Okey, mudah Okey, B. Puan Samia menjual rumah berharga 420 dan menoleh keuntungan sebanyak 5%. 5%. Berapakah harga kos rumah tu? Allah. Macam mana ni? Okey, so awak kena faham dulu. Jap, saya buatkan dulu biar dia senang untuk awak fahamkan dulu Okey, new. Okey, dah. So, kita tahu 420% ini adalah gabungan antara 100% dengan 5%. Bermaksud ialah 100% campur 5% akan dapat 105%. Persen kejap, persen, peratus. So, 105% ni adalah bersamaan dengan 420,000. So, soalannya harga kos. So, harga kos kita tahu ialah 100%. Harga kos tu, kita tahu nilainya ialah 100%. Tak ada perubahan. Okey, jadi macam mana nak tahu harganya ni? Okey, jadi awak gunakanlah kaedah unitari. Awak bagikanlah 420,000 tu bagi dengan 105 untuk mencari 1% berapa RM. Jadi kalau 100, katakanlah 1% dapat 4. So kalau 1 nak jadi 100 kali 100, 4 pun kali 100 lah. Contoh Okey, contoh cikgu bagi sini ialah katakan awak dapat, katakan dapat RM8. Okey. Apa cikgu buat tu? Padamlah. Okey, katakan dapat RM8. Jadi kalau 100, maknanya 1 nak jadi 100 kali 100 kan. Jadi 8 pun kali 100 lah. Jadi jawapannya 800. Contohnya gitulah. Jadi awak kena gunakan kaedah unitari. Awak bagikan dulu 420,000 bagi dengan 105. Darabkanlah dengan 100. 420,000 bagi dengan 105 bagi 100. Ini kamu boleh mansuhkan. Yelah, cikgu tunjukkan. Bahagi 105% kali dengan 100%. Ini kan boleh mansuh ni. Ini boleh mansuh, terpulang lah. Awak nak bagi dulu, kali dengan 100, dapat jawapan bagi 100 atau awak darabkan 100 bagi ni. So, selipis 105 awak kena buat lah. Itu je ceritanya. Okey, boleh? Okey, settle yang B. Okey, C pula. Invoice yang tidak lengkap disebabkan dengan pesanan yang dibuat oleh Encik Daus. Itu jumlah bayaran yang perlu dibayar olehnya jika syarikat bukan memberikan diskaun 10%. Okay. Anak-anak cikgu riang gembira, alhamdulillah. Daripada dia senyap, lagi cikgu takut. Okey. Jadi sekarang ni nak tahu diskaun 10%. Okey, jadi ini harga unit. Awak kena kalikanlah 880 kali 20 dapat jawapan. 120 kali 30 dapat jawapan. Lepas tu awak jumlahkan dia. So awak jumlahkan dia. Lepas tu awak carilah 10% tu. Berapa? Lepas tu awak tolakkanlah. Okey, boleh. Nak cikgu bantu juga? Yelah, cikgu bantulah. Okey. So, carilah jumlah ni dulu.
Nak cari A ni dulu. A. Warna itu pula. A tu ialah awak darabkanlah 80 darab dengan 20. B awak darabkanlah 120 darab dengan 30. Okey, awak dapat jawapan. Dah. Lepas tu awak tambahkan dia. Okey, katakanlah dapat jawapannya C. Ini A, B. A tambah B, dapatlah jawapannya nanti C. A tu contohnya jawapannya lah berapa, katakan 100. B 200 jadi 100 tambah 200 jadi 300. Ini perumpamaan cikgu nak anu. Okey, lepas tu dia kata diskaun 10%. Jadi awak carilah 10% kalikan dengan C. Okey, dapat jawapan D. Lepas tu apa kena buat? Awak tolakkan balik C tolak D. Ini kalau cikgu susun balik, dia jadi ni D kan? Ni D, ini C. Jadi awak cari dulu nilai ini, awak tolakkan balik dengan nilai C. C itu apa? Nilai jumlah semua sebelum diskaun. Itu satu cara. Atau cara yang kedua, awak jangan gunakan 10. Awak gunakan tolakkan dengan 100. Jadi 100% tolak dengan cikgu dah bagi jawapan pula. 10%. Jadi 90%. Awak darabkan terus dengan nilai C, jumlah yang dia kena bayar. Itu pun boleh. So ada dua kaedah lah. Dua kaedah. Okey, darab dulu baru tolak atau tolak dulu baru darab. Okey, boleh. Okey, selesai. D pula. Okey, Kalai menambah nilai prabayar sebanyak RM50. Cukai perkhidmatan yang dikenakan ialah 6%. Berapakah jumlah bayaran kad prabayarannya? Okey, jadi darabkan sajalah 6%, 600 kali dengan 50. Ini senang. 6/100 kalikan dengan 50. Ini senang. Okey. Sebuah pengusaha kilang buat pinjaman 1 juta daripada bank untuk meluaskan perniagaannya. Faedah yang dikenakan ialah 8% setahun. Hitungkan jumlah bayaran yang diperlukan, jelas ni. Okey, ni pun sama juga. Okey. So, caranya cikgu tunjukkan jugalah Okey. So, apa perlu buat? Okey, 1 juta awak kalikan dengan 8% kalikan dengan 2. Awak dapat jawapannya A. Lepas tu bila dapat jawapan A, awak tambahkan balik. A ni awak tambahkan dengan 1 juta balik. Itulah jumlah yang awak kena bayar. Okey. Boleh? Awak cari dulu 8% kalikan dengan 2. Dapatlah jawapan A, betul awak tambahkan dengan 1 juta. Sebab A ni hanyalah faedahnya yang awak kena. Tambahkan dengan jumlah pinjaman. So, itulah jumlah yang kena bayar. Okey. Bukannya ini je, kalau ininya semua orang nak pinjam. Okey, settle. Okey, B pula F. Dia jual sebuah set kena dapur dan sebuah meja rumah bayar berapa produskan Allah. Okey, tak apa. Cikgu bantu. Okey. So, apa nak buat? Dahulu, dia kata Puan Rohana bayar 14,070 untuk kedua-duanya. Okey, sekarang dia beri kabinet dapur dulu. Berapa sebenarnya yang dibayar? Okey, so macam mana caranya? Okey, so awak kira lah 10% daripada 12,380. Awak dapat jawapan A. Okey, lepas tu jangan lupa 12,380 ni tolakkan A, dapat C. C inilah harga selepas ribat. Okey, dah selesai. Betul. Lepas tu awak tolakkan dulu dengan 14,700. Jadi 14,742 ni nanti awak tolak C. Okey, dapatlah jawapannya, katakanlah D. D itu satu nilai lah apa.
Okey. Dah. So dapatlah nilai D. So macam mana nak D? Okey, sekarang awak kena tahu berapakah diskaunnya. So harga diskaunnya macam mana? Kita nak tahu mesti daripada harga asalnya kan. Betul? Okey. So 14,000 tolak C dapat D. So balance-nya tu, okey. So awak tolakkan 4,500, awak tolakkan dengan nilai D. Nanti awak akan dapat satu nilai, iaitu E. So nilai E inilah harga diskaunnya. So soalannya nak cari peratus diskaunnya. Jadi sekarang macam mana nak cari diskaunnya? Jadi nilai E tu awak bagikanlah dengan 4,500, awak kalikanlah dengan 100%. Nanti awak dapatlah peratus. Ini awak kalikan 100 saja. Peratus ni unitnya je saja. Okey, boleh. Lagi sekali cikgu terangkan Okey, dia kata 14,000 untuk beli 2. Jadi awak tolakkan dulu dengan harga set kabinet dapur. So macam nak tahu? Cari dulu 10% daripada 12,000 berapa dan tolakkan harga sebenarnya berapa. Jadi awak cari 10% daripada 12,000 dapat A. Lepas tu awak tolakkan balik dengan 12,380, dapatlah harga C. C ni ialah harga selepas rebate. Maknanya mesti kurang daripada 12,000 tau. Okey dah. So Puan Hana bayar ada 14,000. Jadi tolakkan dulu 14,000 dengan duit harga bagi kabinet. Dapatlah D. D tu apa? D itulah harga yang aku bayar untuk beli mesin pengering. Okey, jadi soalannya berapa peratus diskaun? Jadi aku kena tahu berapa beza harganya. Jadi 4,500 tolakkanlah dengan bakinya tadi, D dapatlah satu nilai E. So inilah E, inilah harga diskaunnya. Maknanya mungkin dapat 100 ke 200 ke 300 ke, terpulanglah. So, nak cari peratus diskaun, E tu awak bagikan dengan 4,500, iaitu harga pengering. Kalikan dengan 100. Dapatlah nilainya nanti berapa peratus. Okey, boleh? Okey, selesai. Itu F. Okey, G pula. Bilangan bil yang tidak lengkap di sebelah menyatakan beberapa maklumat barangan runcit. Harga sepaket susu tepung A ialah 2 kali harga setin biskut. Hitung harga setin biskut dan sepaket susu tepung. Wow, mantap ni. Okey, Allah. Okey, tak apa, cikgu bantu dulu. Okey, soalan cikgu. Kena faham dahulu. Harga sepaket susu tepung adalah 2 kali harga setin biskut. Okey, maksudnya, katakanlah biskut tu, saya katakan RM4. Berapa susu tepung? Dia kata 2 kali daripada biskut kan. Biskut tu RM4. Jadi dapat 8. Betul? Okay, jadi itu kalau RM4. Sekarang kita tak tahu. Jadi sekarang kita anggapkanlah biskut tu ialah ada satu nilai, iaitu A. Makna tepung 2 kali bagi A. Okey, dah. Betul. Jadi jumlah harganya dekat sini ialah apa? Jadi 12 awak kalikanlah dengan A. Kan macam sama juga 5 kali RM2.90 dapatlah RM14.50 kan. So 12 kalilah dengan A, dapatlah 12A. 4 kali 2A, 4 kali 2A ialah 8A. Okey, jadi sekarang boleh tak cikgu tahu harga untuk biskut dengan tepung aja? Boleh cikgu. Macam mana? Awak tolakkanlah dulu 206 tolak 206.50 sen, tolakkan dengan RM14.50. Awak akan dapat satu nilai, katakanlah C. Okay. C ini adalah 12A
campur dengan 8A harganya. So 12A campur 8A, dia jadi 20A dengan C. Jadi macam mana nak cari nilai A saja? A saja. Jadi nilai C nanti awak bagikan dengan 20. Jadi awak akan dapat satu sini berapa? Contoh awak dapat, katakan sini tadi, katakanlah tiba-tiba awak bagi bla bla bla, awak dapat RM4. Jadi kat sini 2 kali 4 lah, RM8. Jadi awak tahulah harga setin biskut berapa, harga sepaket susu tepung berapa. Okey, boleh? Boleh faham? Kalau tak faham, reverse balik, tengok balik. Okey, boleh Yalah, kita andaikan tak tahu, so kita andai harganya A. A tu mungkin RM1, mungkin RM2, tak tahulah. Ini 2 kali A. Kalau RM1, RM2. Kalau RM2, 2 kali 2, RM4. Macam dapat 12A? Maknanya 12 kalilah dengan A. So ini pun sama, 8A. So kita campurkan duit ini adalah baki daripada RM206.50 tolak dengan RM14. Yang ini. So kita akan dapat C. So harga 12 campur 12A 8A ni campurkan dapat 20A adalah bersamaan dengan harga yang bakinya. Jadi macam mana nak cari A saja, harga satu ni saja. Awak bagikanlah C dengan 20. Nanti awak dapat. InsyaAllah boleh. Okey. So seterusnya ialah H. Aset Encik Encik Hamid dan posnya masing-masing ialah 0.8 juta dan 1 juta. Okey, liability Encik Hamid ialah 200,000. Kaya lah ni. Iaitu separuh daripada liability Puan Santi. So cikgu nak tanya, siapa lagi banyak, Santi ke Encik Hamid? Baca betul-betul. Hamid ni ialah separuh daripada Santi. Ini ialah separuh daripada Santi. Maknanya Santi banyak tau. Jadi Santi tu maknanya awak kena kali 2. 2 daripada Encik Hamid ni. Okey, lepas tu awak buat macam biasa lah. Hamid tolakkanlah 234. Yang Santi tu nanti awak dapat lah. Okey lah, cikgu tunjukkan jugalah. Okey, pertama sekali awak tahu Hamid liability adalah 234,618. Okey, untuk si Santi ialah dia kata separuh daripada Santi. Ini ni adalah separuh daripada Santi. Okey, lagi sekali. Ini adalah separuh daripada Santi. Okey, maksudnya 234,618 ialah Santi separuh. Jadi macam nak cari Santi je. Okey. So, ini ialah S bagi 2 kan. Okay. So, kita ambil contoh. Sama juga. Kita tahu 4. Okay. Kita buat nombor lain lah 4 sama dengan 8 bahagi 2. Dah. So, macam mana nak cari 8 ni? 8 ni macam Santi ni. Ni 8 ni macam Santi. Macam mana nak cari Santi? Macam mana nak cari 8? 4 kalikan 2 kan. Jadi 2, 3, 4, 8 ni kalilah 2. 2, 3, 4, 6, 1, 8 kalilah 2. Lepas tu awak tolakkan lah. Siapa yang kaya? So Hamid 0.8 juta. Awak tolakkan yang ni. 1 juta. Awak tolakkan dengan hasil jawapan ni. Nanti dapatlah siapa yang lebih, siapa yang kurang. Siapa yang lebih banyak, dia lebih kaya. Okey? Boleh? Okey, itu saja. InsyaAllah awak boleh buat. Okey? Oh, dah habis. Itu saja. Alhamdulillah.